Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Kita ini dah diberi macam-macam nikmat, macam-macam kesenangan. Mudah-mudahan kita ini sentiasa menjadi hamba Allah yang mensyukuri nikmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk kali ini kita menyambung kembali kitab adat versus ibadat kita. Yang sekarang kita nak bincang tentang ialah bertarikat. Nah, semestinya kita di Singapura ataupun di Malaysia, di Indonesia, mungkin ada yang ikut ya ataupun kumpulan tarikat dan sebagainya. Nah, kita nak bincang apakah boleh kita nak bertarikat ataupun tidak. Jadi, mari kita tengok apa yang tuan kitab katakan. Kata tuan kitab, dia mengatakan amalan tarikat ini ialah mendidik agar hati sentiasa ikhlas sebenarnya. Jadi, segelintir masyarakat mengikut ajaran tarikat tertentu. Ada tarikat Ahmadi, Sanusi, Qadiri, Naqsyabandi dan sebagainya. Dan ada pendapat yang menyatakan bahawa amalan tarikat ini adalah amalan yang sesat. Hal ini kerana tarikat, ada certain tarikat mewajibkan perkara yang tidak wajib. Tarikat menentukan ibadah yang tidak diwajibkan dalam Islam. Bahkan tarikat bukanlah daripada ajaran Islam. Nah, apakah tarikat ini ajaran Islam atau bukan? Mari kita baca sedikit sebanyak ya. Dan kita akui, kata tuan kitab, bahawa Nabi SAW tidak membawa ajaran yang dinamakan ajaran tarikat. Nabi tak pernah bawa ajaran ini. Namun, untuk menghukum tarikat itu sebagai sesat, kita hendaklah hati-hati. Ya. Dan hal ini kerana wujud beberapa asas pengamalan tarikat, antaranya ialah suruhan daripada Al-Quran. Dalam Al-Quran ada menyebutkan terdapat arahan untuk kita beribadah dengan bersungguh-sungguh. Dan dalam tarikat kebanyakannya adalah untuk kita mengamalkan suatu amalan dengan kadar yang bersungguh-sungguh. Dan dalam Al-Quran juga dinyatakan bahawa ibadah hendaklah dilakukan dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari segi dalam singkatan lah ya, kita nak cakap yang tarikat itu adalah bertujuan untuk seorang murid atau salik atau penempuh jalan rohani itu melakukan ibadat dengan bersungguh-sungguh, khusyuk serta ikhlas. Jadi tak ada lain tujuan yang orang yang ikut tarikat ini, dia definitely akan nak cari ikhlas, akan nak cari macam mana cara nak bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadat ni, confirm ya. Jadi dalam Al-Quran juga disebut tentang takwa, muhsin, abrar, muqarrabin dan sebagainya. Ini adalah orang-orang yang kuat melakukan ibadah ya. Oleh itu tarikat ini bertujuan untuk mencapai kedudukan takwa. Jadi itulah tujuan utama kenapa seseorang itu bertarikat sebenarnya ya. Dan dalam maqam ihsan dalam hadis, iaitu kata Nabi SAW apabila ditanya tentang ihsan, bagaimana nak mencapai darajah ihsan, kata dia, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maknanya kamu beribadat kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah, dan jika kamu tidak melihat Allah maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Hadis riwayat Muslim. Jadi nak mengatakan dalam kita bertarikat ini, dia lebih kepada nak mencapai sesuatu makam ataupun level lah dalam kita beribadah. Contohnya kalau sekarang kita biasa-biasa saja, kita punya amalan kita biasa-biasa, tapi alhamdulillah mungkin kerana ikut tarikat kita dapat sesuatu amalan yang boleh meningkatkan ketakwaan kita ya, dan meningkatkan ibadah kita secara keseluruhan. Jadi kata tuan kita, dia mengatakan ialah ilmu tarikat ini lebih kurang ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf, dan saya ingat tuan-tuan puan-puan pun ada yang dah tahu ya ilmu tasawuf, tapi dia kata sini ilmu tasawuf, apakah ilmu tasawuf itu? Ialah ilmu akhlak. Jadi sekali lagi, ilmu tasawuf ialah ilmu akhlak, dan ilmu ini bertujuan untuk mendidik hati manusia agar berakhlak mulia zahir dan batin. Dan saya ingat itu adalah ajaran banyak agama pun akan mendidik sebegitu. Dan tapi khususnya dalam ilmu tasawuf ini lebih kepada nak mendidik akhlak kita, hati kita secara zahir maupun batin. Kadang-kadang kita ni ada penyakit hati ya, kita dengki, kita hasad dan sebagainya. Nah, tujuan kita bertasawuf ataupun ada belajar ilmu tasawuf
dan juga bertarekat ini adalah untuk mendidik hati. Jadi sebab itu, kalau mungkinlah ya ada orang yang mengaji tarekat tapi agak akhlak dia terbiat juga. Jadi ini agak tidak selari. Jadi perlu cek balik apakah amalan-amalan atau amalan yang kita telah pelajari sepanjang kita bertarekat ini bermanfaatkan bagi kita. Kalau tidak, itu bukan saya untuk jawab, tuan-tuanlah jawab ya. Jadi tarekat bertujuan untuk mengamalkan dan menghayati ajaran Islam sebenarnya, tidak keluar daripada landasan. Dan oleh itu ilmu tasawuf dan tarekat ini tidak membicarakan disiplin ilmu dengan mendalam. Kalau kita kata okey, mana dalil? Okey, begini mana bila Nabi kata dan sebagainya, dia tak begitu explain dengan secara mendalam. Ya. Sebaliknya, ia menekankan penghayatan dalam amalan beragama. Contohnya, kalau solat, apakah solat dah buat terbaik untuk kamu? Apakah kebaikan yang kamu dapat daripada solat? Apakah kebaikan yang kamu dapat daripada bersedekah? Dia lebih kepada itu, penghayatan ilmu itu sendiri daripada teknikalnya. Tapi sekali lagi saya nak katakan, dia tidaklah terkeluar daripada landasan sebetulnya ya. Jadi kata tuan kita, amalan tarekat itu menetapkan jumlah bagi bacaan Al-Quran, bilangan selawat dan sebagainya agar perintah Allah dapat dilaksanakan. Nah, ini kita nak kongsi sikit. Beberapa hari lepas ada yang menanyakan tentang, Ustaz, kalau kita dapat WhatsApp, kan sekarang ramai grup WhatsApp. Jadi kalau kita dapat WhatsApp, lepas itu ada pula kata bacalah 100 kali surah An-Nas di pagi hari, ataupun 100 kali Qul Huwallahu Ahad di petang hari atau di malam hari dan sebagainya. Ini boleh ke tak boleh kita amalkan? Nah, secara ringkas saya bagi tahu, ini boleh, silakan, asalkan ianya tidak memberatkan dan tidak mewajibkan di atas anda. Jadi andai kata kita dapat mesej gitu yang baik, kenapa nak kena baca 100 kali surah An-Nas? Kenapa nak kena baca 100 kali surah Al-Ikhlas? Kenapa nak buat begitu? Pada saya tak ada masalah ya, asalkan jangan mewajibkan, dan yang paling penting jangan menyandarkan dia kepada Nabi kita SAW. Jadi itulah ya. Dan kenapa mereka berbuat demikian? Ini tidak lain dan tidak bukan ialah untuk mendidik agar hati ini sentiasa ikhlas. Tak payah question lah. Kalau contohnya kalau nak baca 100, kalau kita lihat ni disuruh untuk baca 100 kali surah An-Nas, apa saya nak kena 100 kali? Kita tanya begitu. Dan ini kenapa kena question? Berapa yang mampulah? Kenapa letak 100 ya, amalan tarekat sebahagian besarnya mereka meletakkan angka supaya kita ni tidak menanyakan. Kalau tak sampai 100 tiba-tiba terlelap, adakah itu dikira berdosa, salah dan sebagainya? Tidak. Sebenarnya untuk nak menggalakkan untuk kita ni ikhlas bila dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi secara ringkas ya, apakah boleh tarekat ini diamalkan atau tidak? Kata tuan kitab ialah wujud juga pertikaian terhadap amalan tarekat yang membayangkan wajah guru ketika permulaan zikir, dan ia dianggap syirik bagi setengah orang lah. Kadang-kadang bila nak beribadah agak nampak gurunya di hadapan, seolah-olah gurunya di hadapan. Nah, kata tuan kitab, ia dianggap sebenarnya ia sekadar rabitah ataupun ikatan, connection lah kata orang putih. Jadi dengan membayangkan wajah guru dan mengingati guru, insya-Allah semangat seorang murid akan semakin kuat. Jika murid sudah kuat, maka ia tidak perlu lagi kepada rabitah sebegini, tak perlu lagi ikatan sebegini. Dan ini kenapa ada sesetengah orang yang mengikut tarekat dan mereka ni terbayang-bayang guru. Susah, mak guru baru meninggal, jadi bila nak amal tu terbayang wajah guru. Sebab mungkin kesan guru tersebut terhadap dia dan apa yang guru tersebut menyuruh amalan tertentu kepada dia, dan mungkin itu terkesan bagi dia, dan ini tiada salahnya. Bukan juga dianggap syirik sebab kita tidaklah kita kata kalau tak ada dia kita tak boleh amal, tak boleh beramal, tak, bukan begitu. Jadi kata tuan kitab ini, kalau andai kata kita ni dah okey, dah boleh bergerak sendiri dengan amalan-amalan yang kita pelajari, silakan, tak perlu lagi nak mengingat-ingat guru dan sebagainya. Namun yang terakhir, namun diakui juga kadang-kadang wujud golongan yang mengambil kesempatan atas nama tarekat. Nah, ini yang perlu kita ambil perhatian ya. Kadang-kadang ada orang yang menjalankan tarekat tapi menyalahgunakan nama tarekat tersebut. Contohnya, tuan kitab mengatakan ada jaminan syurga bagi pengikut tarekatnya, ada pengampunan dosa,
ada bayaran zakat 20% secara bulanan kepada pemimpin kumpulan dan sebagainya. Dan saya ingat di Singapura, saya tak tahu lagi, tak pernah dengar, tapi mungkin di negara-negara jiran, di Malaysia, Indonesia, Brunei dan sebagainya, mungkin ada yang membawa tarikat dan mengajarkan tarikat seperti ini. Dan saya ingat ini tak betul lah kalau pada saya. Jadi terakhir, kita sewajarnya menentang tarikat yang menyeleweng ataupun kita panggil keluar daripada ajaran Islam. Namun kita sewajarnya menerima amalan tarikat yang murni, yang mengajak kita supaya ikhlas dalam beribadah dan yang tidak menyekutukan Allah sama sekali, dan mengajakkan kita lebih banyak beramal, ya, begitu dan sebagainya. Jadi kalau anda rasa video ini dapat sedikit sebanyak menambahkan ilmu anda, sila like dan juga komen. Dan juga kalau anda rasa anda nak tengok lagi video-video yang semacam ini ataupun perkongsian-perkongsian yang selanjutnya, harap anda dapat subscribe di channel ini. Dengan itu kita akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.